لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, para alim ulama, ikhwatal iman rahimani rahimallahu taala jami'an. Alhamdulillah, dirafakkan setinggi-tinggi syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala malam yang ke-21 daripada Rejab ini, kita dapat sama-sama kembali menyambung perbincangan kita dalam kitab Ushul Dakwah yang sekarang tulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullah taala, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang objek dakwah, iaitu Islam, yang kita telah mendefinisikan tentang Islam itu pada peringkat awal dulu. Kemudian tentang rukun Islam, dan rukun Islam yang kita sedang bicarakan pada malam ini ialah pengakuan kita terhadap Allah dan pengakuan kita terhadap Rasul. Dan malam ini kita menyambung kepada perkara yang ketiga daripada rukun Islam, itu ialah amal soleh. Amal soleh, fi'lul khair. Kata pengarang kitab, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amal soleh ialah semua macam perbuatan yang diredai oleh Allah yang memenuhi dua syarat. Jadi kita membicarakan tentang dakwah. Apabila kita nak buat kerja dakwah ni, yang pertama objek di Islam, maka dalam Islam itu ada pengakuan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Rasul, dan juga amal soleh. Dan apa kerja sekalipun yang kita buat, yang perbuatan itu adalah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi dua syarat, iaitu yang pertama, perbuatan itu hendaklah sesuai dengan ajaran Islam. Perbuatan itu hendaklah sesuai dengan ajaran Islam. Ayakuna la amala sa'iban muwafiqan li syar'illah. Apa yang kita buat itu mesti dia bertepatan dengan ajaran Islam. Kalau bukan ajaran Islam, dia tak termasuk dalam dua syarat untuk amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diredai untuk Allah redha perbuatan itu. Syarat yang kedua ialah perbuatan itu tujuannya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Ada para ulama menambah daripada syarat kubul, syurutul kubul al-amal ini, syarat untuk diterima amal-amal soleh ini, antara lain ialah dia apa yang telah
ditinggalkan ataupun kita ittiba' sunnah. Kita mengikut sunnah. Apa yang Nabi buat, Nabi tinggalkan, kita follow, ikut apa yang Nabi SAW buat dalam perkara-perkara amal-amal soleh itu. Dia ittiba' sunnah. Dan juga ikhlas. Ikhlas ni tidak lain, tidak bukan, semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita baca dalam doa iftitah kita tu kan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala-galanya kerana Allah. Hidup matiku, amalan-amalan kita semua kita ada buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila perbuatan-perbuatan itu ada dalam ajaran Islam, perbuatan itu adalah perkara yang Allah redha, perbuatan itu ni saya tambah, tak ada dalam kitab ni kan? Perbuatan itu ittiba' sunnah, mengikut Nabi SAW, dan dia ikhlas, perbuatan kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia baru dikira sebagai amal soleh. Apabila sesuatu perbuatan tidak memenuhi syarat-syarat tadi, atau hanya dapat dipenuhi salah satu daripada syarat di atas, dua ataupun tak sempurna syarat di atas tadi, maka tidaklah termasuk perbuatan yang demikian itu sesuatu perbuatan yang diredai oleh Allah. Seterusnya tidak akan dapat pahala dan ganjaran di sisi Allah. Maknanya semua benda yang kita buat, amal soleh ni saya terangkan, konsep amal soleh sangat luas. Sebab Allah sayang pada kita. Umur kita ni tak panjang. Umur umat Nabi Muhammad ni, kalau ikut umur Nabi, 63 tahun. 63 tahun. Ada Isra dah. Syukur kan. Syukur pada Allah. Mana yang ada Isra tu lebih pada 63, 64, 65, 66 ke atas tu kan. Itu syukur pada Allah. Allah bagi peluang lagi kita untuk nambah amal soleh. Sebab tu saya sebutkan, kita hidup, katakan berapa umur kita? 60 tahun. Kalaulah kita mati umur kita 60 tahun tu, berapa tahunkah yang kita bawa umur kita itu untuk beramal ibadah kepada Allah? Selalu saya sebut, ingat diri saya ni kan, sebab kita mati bila-bila. Bila masa? Kalau umur kita 60 tahun, agak-agak berapa tahun yang umur kita tu betul-betul untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kita kena muhasabah kita sendiri. Tak ada ragu kan? Walaupun 24 jam, semua orang 24 jam kan? 8. Patutnya 8 jam tidur, 8 jam bekerja, 8 jam beribadah. Kalau 8 jam beribadah itu, kita kena tahu apa yang kita buat sepanjang 24 jam itu. Yang pertama, perbuatan itu ada dalam Islam. Yang kedua, dia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah redha. Yang ketiga, ittiba' sunnah. Yang keempat, ikhlas. Mana kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau ada 4 syarat ni, mengikut kebanyakan pendapat para ulama, syurutul amal, syurut qabulil amal soleh ini kan, maka apa kita buat, dia ada pahala. Ada pahala. Sebab Allah sayang pada kita. Sebab itu nanti ni Allah kita doa ni kan, wa balighna Ramadan, sampai ke kita pada Ramadan ni. Sebab dengan kasih sayang Allah, dengan izin Allah, takdirnya kita dapat jumpa malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dapat baru dapat 84 tahun lebih kurang 1000 bulan. Kalau dapat, kalau dapat, itu malam itulah Lailatul Qadar. Malam itulah mata ni mengantuk yang amat. Malam Lailatul Qadar, malam itulah paling malas sekali nak sembahyang tarawih. Itu kalau ada rasa-rasa macam tu, kena lawan. Sebab itu amal soleh, para ulama kata dia kena paksa. Amal soleh ni peringkat awal ni kena paksa. Sebab apa? Amal soleh ini dia banyak. Amal soleh kepada Allah, takwa.
Amal soleh kita kepada Allah, takwa kepada Allah itu salah satu amal soleh. Dalam takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala itu para ulama sebut ialah setiap perbuatan yang kita nak buat, kita kena mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu antara ciri-ciri yang amal soleh yang kita bertakwa pada Allah. Dan selesai kita uruskan apa-apa yang kita buat, kita sudah diakhiri dengan Alhamdulillah. Ini akhlak. Tapi akhlak itu dia mencirikan kepada kita ni takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara ciri-ciri takwa yang mendatijahkan amal soleh itu, kita nak buat Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuan-tuan kan, sibuk-sibuk virus ni kan, COVID-19 ni, selamat dah sampai dah. Selamat dah sampai dah. Kalau masa hari Khamis yang lepas, kalau tak silap saya, ada dua pesakit kita yang dah hantar ke JB kan, daripada Seramat. Tapi wallahu alam kan, hari-hari yang lepas. Surah Awam tu semalam dah tu kan, PKD datang untuk pembersihan dan sebagainya. Maka ramai orang takut nak pergi masjid, takut nak sembahyang berjemaah, takut nak pergi tempat-tempat shopping, tempat-tempat orang ramai kan. Semua orang takut. Dalam masa yang sama, saya sebut COVID-19 ini ataupun coronavirus ini, dia juga adalah makhluk Allah. Dia adalah makhluk Allah yang mungkin kita tak nampak. Maka dalam kita ketakutan buat pencegahan tu, kita kena buat kan? Sebab kita ada kerajaan kan, kerajaan buat ni sebagai langkah penyelamatan. Kalau tidak, masakan ada kerajaan dah isytiharkan darurat, negara-negara lain dan sebagainya. Dekat Kuwait tu, tak betul ke tidak, wallahu alam tu dalam YouTube tu kan, dah ayat Rasulullah main semayang, dia kata semayang dah kat rumah-rumah kan, dah suruh-suruh macam tu. Takutnya manusia. Maka kalau takut kita dengan penyakit-penyakit itu, kenapa tidak kita mengembalikan ketakutan kita itu kepada yang menciptakan penyakit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang bertakwa dan ciri amal soleh, dia memulakan kehidupan perbuatan dia Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita baca maksurat, memang satu ayat yang tuan-tuan semua mungkin hafal dah, sebagai ayat antivirus ataupun ayat pelindung kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 pagi 3 petang, 3 pagi 3 petang kan. Masa nak makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, masa nak naik kenderaan Bismillahirrahmanirrahim, masa nak mula ke kerja Bismillahirrahmanirrahim kan. Masa nak mula kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak perlu nak kuat-kuat tuan-tuan ikut saya Bismillahirrahmanirrahim kan. Kita amal kita. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu daripada amal soleh yang lambang kita takwa kepada Allah Ta'ala. Selesai, Alhamdulillah. Yang kedua kan, ciri-ciri yang kita beriman pada bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada ciri-ciri amal soleh itu ialah kita buat yang tadi, syarat tadi, ikhlas. Nak latih diri ni tuan-tuan, ikhlas pada Allah ni susah kan. Lalu pun orang bagi semangat, ini semangat ikhlas saya ya, ikhlas. Belum tentu lagi, sebab ada kamera ambil kan, ada wartawan ambil tak kan. Syaitan pun bagus kan. Patutnya tu kecil sangat, cek tu besarkan lagi, cek tu kan, replika cek dulu tu kan. Dia dulu salam orang gambar, kita senyum, ini semangat ikhlas daripada saya. Belum tentu ikhlas, belum tentu ikhlas. Walaupun ikhlas tu mungkin saya pernah sebut 20 tahun dia ikhlas, 20 tahun dulu dia bagi semangat pun ikhlas. Tapi masuk tahun 2020, tahun 2000 dia bagi semangat 1 juta. Ni semangat ikhlas saya kerana Allah Ta'ala. Memang ikhlas betul. Sampai tahun 2020 dia kata kalau saya tak bagi 1 juta dulu, tak tahulah apa jadi, habis semua. Bahaya ikhlas kan. Sebab tu ikhlas bukan boleh diukur. Kalau boleh ukur dengan tali ke, ukur dengan apa, senang. Tapi kadang-kadang ikhlas kita 30 tahun lalu kita mengungkit balik. Kan, orang suami isteri bergaduh kan.
30 tahun berkahwin, bercerai. Isteri ongkit balik, maaf, satu ongkit. Apa yang dia buat amal soleh, dia berbakti pada suami, dia ongkit balik, kan? Dasar suami tak kenal budi, kan? Dulu kalau aku tak ambil kau sebagai suami, tak tahulah kau jadi apa. Habis sai. Tuan-tuan, tu. Sebab tu bahaya kalau kau jadi YB yang lama-lama. Kan? Yang berhormat ni, kan? Berpenggal-penggal dia jadi YB, kan? Satu penggal 5 tahun. Kalau 4 penggal 20 tahun. Masuk penggal ke-6 tak dapat jadi YB. Contoh, kan? Contoh. Dia mungkinkan balik. Dulu tu saya yang bagi bantuan pada dia. Habis. Dan ikhlas tu cancel dah. Tak ada ikhlas pada Allah. Jadi ikhlas ni kita kena belajar bagaimana nak jadi kita ikhlas. Kalau kita bagi, kita jangan kenang kebaikan kita. Walaupun apa keadaan pun, jangan kenang kebaikan kita. Kita anggap kita tidak ada buat kebaikan apa-apa. Sebab kita bimbang bila kita kenang balik orang ongkit-ongkit ni, tuan-tuan, kan? Kenang balik syaitan tuju-tuju pada kita ni, hasut kita. Bila kita ongkit balik, kenang balik kebaikan kita bimbang esok kita jumpa Allah kosong amal soleh kita. Sedangkan kita mati esok, kita nak bawa amal soleh. Tak ada benda lain dah kita nak bawa. Iza mata inu Adam in qata amalu ila salat. Hati anak Adam semua tinggal kecuali 3. Apa dia? Al-ilmun yantafi'u bih. Ilmu yang jadi amal soleh bagi dia, yang dia tinggalkan beri manfaat kepada orang lain. Itu ilmu. Yang kedua, sedekahun jariah. Sedekah yang menjadi amal soleh pada dia, yang dia bersedekah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi bekal esok dekat akhirat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh ataupun anak yang solehah yang mendoakan ibu bapa dia. Biasa, Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Paling tidak itulah lafaz bagi seorang kita semua ni anak yang ada mak bapak sama ada hidup ataupun dia telah kembali pada Allah. Masa dia telah kembali pada Allah, itulah doa yang sepatutnya tidak lekang daripada mulut kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa aku, ya Allah. Ini doa-doa anak-anak yang soleh. Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merenung balik, kan, firman Allah Subhanahu wa taala banyak yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dalam kitab ini dinyatakan salah satu daripada firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Malam Jumaat ni kita baca ayat akhir tu. Ayat akhir sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ini syarat, kan? Kata Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya. Tuan-tuan, macam ada tak cita-cita nak jumpa dengan Allah? Ni depan saya ni ramai-ramai, kan? Kita hamba dia yang menciptakan kita. Tentulah mesti tersemat dalam hati orang-orang beriman. Dalam hatinya ada rasa kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Ini mesti ada. Orang beriman dia mesti ada sifat-sifat tu. Orang berjihad, dia sanggup mati syahid, kan? Sebab apa? Sebab dia nak jumpa dengan Allah. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan dia, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal-amal soleh. Syarat satu. Yang kedua, orang yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Allah. Minggu lepas saya sebut, kan, ada mana perbuatan-perbuatan kita yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Habis amalan kita. Macam orang hasad tu memakan kebaikan seperti mana kayu kering memakan api, memakan kayu kering. Kita buat amal soleh, kita tidak ikhlas, kita ongkit balik, habis, kosong. Kita buat benda-benda baik, kita syirikkan Allah, kosong. Ini benda-benda yang merugikan. Orang bijak, dia akan fikir baik-baik. Benda-benda amal soleh ni jangan dirosakkan dengan perkara-perkara tadi, terutama syirik pada Allah. Sebab itu
Yang saya selalu sebut, tugas kita ini bawa kerja dakwah, kita menyambung kerja para anbiya. Macam mana cara kita menyambung para anbiya? Berdasarkan di atas kemampuan kita. Atas kemampuan kita. Kalau sekadar tuan-tuan boleh membina keluarga, fardu muslim, membina diri dia dulu, kan, bina'un nafsi, kemudian bina'ul usrah, membina keluarga, maka itu mungkin kelebihan yang ada pada dia. Dia bina diri dia dengan jadi muslim yang baik, kemudian dia bina keluarga dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan, pelihara diri dia dan ahli keluarga dia daripada api neraka. Ni kita datang masjid, baik dah. Ni orang soleh semua depan saya ni. Kalau tak soleh tak sampai masjid. Kan, anak kita di mana? Kan, isteri kita di mana sekarang? Kalau kat rumah ke depan TV sekarang? Kan, kalau betul-betul depan TV tengok berita jam 8, okey jugalah. B8 tu kan, buletin utama. Tapi sekarang ni dia buka mana-mana siaran-siaran hiburan, kan, yang ada saya jumpa satu buah rumah tuan-tuan, kan, buka siaran hiburan daripada pukul 9 malam sampai pukul 12. Hiburan saja 3 jam. Kita fikir agak macam mana. Tapi kita tetamu kan kena halau pula. Ajak dia berbual. Cerita lain, buat cerita lain. Jangan tengok dengan fokuskan buat mata tu, kan, dengan saya sekali tengok depan TV tu, kan. Ni. Tapi oleh kerana dia kebiasaan, biasa bagi dia tengok hiburan dekat TV. Boleh tahan 9 sampai pukul 12. Cuba suruh dia buka Quran. Pukul 9 buka, 9 suku, qalu inna lillah. Tutup Quran. Quran terbuka dengan dia sekali, kan. Sebab tu ada orang kat hospital, saya tak boleh tidur lah ustaz, kata dia. Saya tak boleh tidur malam, sakit, saya tak boleh tidur malam, tak tahulah, tak mengantuk mata. Doktor bagi ubat mengantuk pun tak, mata tu tak mengantuk. Saya kata senang je, ya. Baca Quran. Panggilkan saudara Quran, baca Quran, saya kata. Kalau tak, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok sekejap je. Bolehlah tidur. Ubat dia tidur, bagilah dia baca Quran. Anak-anak kita itu dia tidur, kan. Di sisi kita tidur malam. Saya ni sampai pukul 12 malam ustaz, memang tak boleh tidur. Senang je, ambil wudu, semayang 2 rakaat, baca Quran. Sulaiman tidur atas tikar sejadah tu, jadi dia tidur. Tu keadaannya. Baik. Ini kita nak jadi orang soleh, bukan kita seorang jadi orang soleh. Kita kena bajak orang lain juga jadi orang-orang yang soleh taat pada Allah. Ini yang Allah sebut falyamal amalan solihah. Kan? Itu syarat dia. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ini yang saya sebut selalu, kerja kita untuk meneruskan buat kerja Nabi SAW. Apa dia yang empat? Ialah mengajak manusia sembah Allah dan jangan syirikkan Allah dengan satu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Satu. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Cegah, seru pada perkara ma'ruf dan cegah pada perkara munkar. Sebab itu, kan, ada orang marah-marah tentang ni peraturan yang kerajaan buat, tentang COVID-19 ni tuan-tuan. Kalau kita nilai dari sudut al-amru bil ma'ruf, ada ciri-ciri al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kan, maka kita jangan bising-bising lah. Jangan bising. Walaupun mungkin kita tak bersetuju pada kita, tapi kalau ada konsep al-amru bil ma'ruf, suruh benda buat baik, suruh benda buat baik, cuci tangan selalu, kan, contoh, elakkan daripada bercampur dengan orang ramai dan sebagainya. Ada yang dah diletakkan itu, maka itu al-amru bil ma'ruf. Ada wan nahyu 'anil munkar. Ada, jangan pergi ke luar negara, jangan apa semua yang boleh melibatkan benda-benda macam ini. Maka ada benda cegah. Maka kita tak payah bising-bising. Tapi saya tak setuju satu benda lah, kan. Kalau kata kena virus ni, sebab kena virus itu kita dilarang pergi masjid sembahyang jemaah, itu saya tak setuju. Maka kita yakin beriman pada Allah SWT, insya-Allah tak akan ada kita yang buat benda tak baik dalam rumah Allah. Itu je. Tapi kita je yang buat tak baik dalam rumah Allah SWT. Itu. Saya daripada tu rumah Allah ni rumah mulia, kan. Kalau tidak, ni kita duduk, saya sebut yang lepas kan, kita majlis ilmu. Kenapa majlis ilmu jadi mulia? Sebab para malaikat turun ke langit dunia,
kan. Sukanya, saling sukanya daripada majlis ilmu itu bersusun sayap-sayap malaikat sampai ke langit dunia. Dia berdoa, ya Allah ampunkan mereka, ya Allah rahmati mereka. Siapa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kalau malaikat mohon ampun pada kita, malaikat mohon rahmat pada kita, kan, wah, kalau kena musibah tu, itu ujian lah pada kita. Tapi kita yakin. Sebab itu saya pesankan tuan-tuan, ulama-ulama ajar pada kita. Antara tadi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Aman. Kan? Dia aman. Dia bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmi syai'un. Tu. Dengan nama Allah yang tidak akan memberi satu mudarat sesuatu pun. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi, daripada bumi, minas sama, kepada langit, wa huwas samiul alim. Langit dunia, langit bumi sampai ke bumi ini semuanya tidak boleh memberi apa-apa mudarat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Taala itu Maha mengetahui akan sesuatu. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita yakin. Benda macam tu bacalah, kan. Kita baca surah Yasin. Hafal lah ke Yasin ni? Saya sebut ni ayat yang kita senang hafal je sebenarnya, kan. Surah Yasin ayat 9. Malam Jumaat kita baca, kan. Rabu tu ada baca Yasin tak? Yang kita punya apa tu? Rakib tu. Tak ada Yasin ni? Tak ada. Malam Jumaat ada Yasin. Yasin ayat 9 semua hafal. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal asqani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Sampai habis ayat. Kita hafal ayat tu. Ayat tu jadi peninding Nabi SAW ketika Nabi keluar daripada rumah baginda Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah. Itu juga jadi ayat peninding kepada kita daripada virus ni semua makhluk Allah, kan. Ayat lain yang tuan-tuan baca dalam surat, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada, kan, kita amal. Untuk apa? Untuk ni, dalam situasi macam ini sangat penting kita bergantung dengan Allah, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berlindung dengan siapa? Nak siapa kita nak berlindung? Nak berlindung dengan doktor, kan. Ni baru-baru ni tadi saya dapat WhatsApp, seorang doktor kat USM pun kena juga. Kan, doktor siapa nama dia? Doktor Hairi apa? Saya lupa nama dia. Pun kena juga. Dia doktor sebab dia pergi, kan, rawat orang, dia pun boleh kena. Kita nak berlindung dengan siapa? Tak ada siapa. Dengan kita tak nampak, kita minta perlindungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka itu tugas kita. Sebab itu Allah Taala kata, jangan beramallah kamu dengan amal soleh dan jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu syarat kita nak dapatkan amal soleh itu sebagai ganjaran pahala. Allah Taala sebut lagi, kan, tentang amal soleh ini. Wallazina amanu wa amilus solihat. Kita akan jumpa dalam Quran banyak yang Allah Taala akan gabungkan wallazina amanu wa amilus solihat. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ini akan jadi penghuni syurga. Ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka ini akan kekal dalam syurga untuk selama-lamanya dengan syarat amal soleh. Ini kedudukan. Kata Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimallahu taala, dia kata amal soleh ini ada martabat kedudukan amal soleh ini dalam Islam ni sangat penting. Kerana kepentingan dia itu, Allah akan meletakkan kamu sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan biasa-biasa lah orang kata, kan. Bukan main-main. Ini amal yang kita buat setiap hari. Kalau kita tidur kita adalah amal soleh. Tidur amal soleh. Kita berwuduk, kita baca doa,
kita baca ayat-ayat Quran, kita berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita mengiring lambung kanan kita di bawah, kita baring tidur, kan? Lepas tidur tu wallahu alam, menentang ke menyarap ke tak sadar lepas tidur, tapi mukadimah tidur kita dah buat amal soleh. Dalam tidur kita telah buat amal soleh. Ni bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur kita pun adalah amal soleh. Maka sepanjang tidur kita itu, kalau 8 jam, 7 jam ke 6 jam kita tidur waktu malam dalam keadaan Allah redha, bukankah keredaan Allah itu mendatangkan pahala kepada kita? Ini tidur. Tapi kalau tidur tengok handphone, tengok movie ke tengok apa, kan? Lepas tu handphone tengok dia. Kalau tengok TV tengok dia pun dah anyut apa semua. Ini tidur kita, bimbang tidur kita tu tak rapat pahala di sisi Allah. Kalau kita kerja 8 jam kita kerja, kan? Kalau kita kerja tu niat kita lillahi ta'ala, kita nak tolong manusia, kan? Kita nak cari rezeki yang halal, maka setiap minit dalam 8 jam kita kerja itu, kan, dia akan datangkan pahala kepada kita. Maka itu yang kita nak dapatkan, hidup kita beramal ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita kerja, kita tidak kaitkan kerja itu dengan amal-amal ibadah, setiap detik masa pun kita berkira. Orang datang pukul 12.59, tak maaf encik, ini waktu rehat, kata dia. Waktu rehat. Padahal orang tu datang hampir 1 jam daripada rumah nak ke sini, naik bas pula, naik taksi ke apa, naik grab ke apa, semua contoh begitu. Tapi kalau dia fikir itu amal ibadah dia, kan, apalah ada masa seminit 2 minit untuk dia menyantuni orang, tak ada masalah sebab dia tahu itu akan jadikan ganjaran pahala pada dia. Orang perempuan, isi-isi kita yang bekerja, kan, kalau dia keluar rumah dengan izin kita bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga, dan dia tidak buat benda-benda dosa, contoh dedah aurat, isi kita keluar rumah dedahkan aurat, orang-orang lain bukan mahram nampak isi kita, kan, untunglah isi kau cantik betul lah, makin tua makin cantik lah, kan. Dalam hati kita, cantik kat luar, kat rumah macam hantu. Betul kan? Maka kita sebagai suami, kita kena tentukan perjalanan dia tu agar dia dapat amal ibadah daripada Allah. Tapi kalau dia keluar rumah bertabarruj, bersolek, berhias, sampai orang lain nampak cantik pada dia, kan? Kalau dia pakai alat-alat solek, alat-alat apa yang nak melicinkan kulit, kalau tujuan dia untuk suami, dia dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau tujuannya untuk orang lihat dia nampak cantik, maka dia dapat dosa kepada Allah. Nak mana? Amal soleh mudah je, kan? Sebab tu kita suami-suami ini, kan, tengok isi keluar kita tahu, tengok dia keluar, bagaimana dia keluar rumah tu macam mana. Tutup aurat, memenuhi syariat, kan, tujuan kerja untuk kerana apa. Ini yang kita kena pandu isi. Anak-anak kita yang mungkin perempuan yang belum berkahwin dan dapat kerja, duduk dengan kita, dia keluar bekerja, macam mana cara dia keluar bekerja. Ini semua Islam telah pandukan. Saya dengar ni semalam statement Menteri Pembangunan Wanita, dia akan cuba usahakan saya yang terdekat ini untuk pramugari mas tutup aurat. Itu Islam, kan? 62 tahun kita merdeka, mas pramugari kerja tak pernah tutup aurat. Ini satu pembaharuan sebab ada dalam Al-Quran perintah Allah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita jangan menenting tak setuju pula. Untuk Islam, untuk bukan Islam, pulanglah pada dia. Ini satu benda yang kita ikut dalam Quran, amal soleh. Kalau dia buat tutup aurat, dia beramal soleh kerana Allah, takut pada Allah tutup aurat. Dan pemerintah yang menyuruh dia untuk buat baik, pemerintah pun dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal soleh dia adalah asbab untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amal soleh dia jadi asbab untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita buat amal soleh, benda-benda jahat, maksiat dan sebagainya, agak-agak rahmat Allah datang atau tidak? Tak. Ini kita kena fikirkan bersama teman-teman yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dalam ayat yang lain,
Sebagai terakhirnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah menjanjikan wa'adallahu allazina amanu. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum maghfirah. Pada mereka ini keampunan Allah Subhanahu wa taala wa ajrun azim, dan pahala yang sangat besar. Ini sebagai orang-orang yang Allah banyak nyatakan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang akan datang. Minggu depan tak ada, tuan-tuan ya. Minggu depan 22 bulan tak ada. Saya memenuhi ceramah Isra' Mi'raj di luar Segamat, kan? Kita postpone 1 minggu. Kita jumpa lagi akan datang. Saya akan bawakan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan dalam kitab Usulul Dakwah ini, untuk sama-sama kita mengambil iktibar daripada ayat-ayat Allah tentang janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sama kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ampunkan dosa isteri dan anak-anak kami, ampunkan dosa seluruh penduduk Islam di tempat kami ini, ya Allah. Pandulah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami dengan hidayah-Mu, ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan amal-amal yang saleh terhadap-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.